don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kawamil tentang isu Kelantan akan siapkan KB Sentral menjelang 2027. Kerajaan Kelantan akan menyiapkan sendiri pembinaan terminal bas Kota Baru KB Sentral menjelang 2027. Pengurusi Jawatan Kuasa Tempatan Perumahan Kesihatan Alam Sekitar Helmi Abdullah berkata ini berkaitan isu KB Sentral menjadi keutamaan kerajaan negeri untuk menyiapkannya, dan pada masa yang sama projek berlaluan rel ECRA akan siap sepenuhnya pada 2027. Okey, mendengar respon Dr. Kawamil di akhir, nanti kita komen macam biasa. Terima juga banyak juga kiriman kononnya bagaimana usaha kerajaan pimpinan di Kelantan mahu mewujudkan KB Sentral. Kadang-kadang saya tengok mata macam lelucon saya. Maafkan saya bukan nak menyindir, tapi itu faktanya. Mula-mula kata KB Sentral ataupun hentian bas yang mahu dibangunkan di Kelantan itu kononnya akan siap pada tahun 2023. Tak jadi juga. Kemudian beralih pula 2024 pun tak jadi juga. Selepas itu katanya 2025. Dan yang terbaru 2027. Asyik pindah tarikh saja. Tapi mereka menjelmakan serangan pada kerajaan. Itu tak kena, ini tak kena. Sedangkan untuk membangunkan KB Sentral pun bertelo-telo, bertolok-tolok saya. Saudara, lihatlah bagaimana keadaan KB Sentral yang sepatutnya dibangunkan. Saya tengok macam keadaan bangsal je saya. Bukan sebuah tempat sebagaimana yang dibangunkan oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional di KL Sentral. Tak ada saya tengok keadaan begitu. Ketidakselesaan rakyat. Itu gambarannya. Sedangkan mereka pun berjanji lagi. Tak tahulah tahun-tahun. Tak habis-habis. Janji demi janji. Akhirnya yang pasti rakyat terpaksa menggunakan kereta sendiri. Maka balik ke kampung. Maka macet. Ataupun jalan jadi sesak. Malahan mengundang kemalangan. Yang agak banyak saya terima laporan macam mana di Gua Musang. Aduh, berdengit-dengit kereta. Daripada Kota Baru nak sampai Kuala Lumpur sampai 14-15 jam. Dan sedangkan KB Sentral dijanjikan tak naik-naik. Hari ini nampaklah ada gambar, ada kenyataan, konon ada majlis perasmian, kononnya akan disiapkan 2027, tak silap saya. Tak tahulah berapa tahun lagi mereka minta saya. Baik saya tak mau cakap lebih. Saudara retire, belum buku 5 lagi dia. Saudara Kayan Buruk, Waalaikumsalam. Saudara Rozahan Bahaman, Waalaikumsalam, selamat Hari Raya. Saudara Ahmad Mukhtar, dia kata beras tempatan ada. Apa yang kau merepek ni, kata Ahmad Mukhtar. Saya tak tahulah saudara. Saya bukan merepek, saya menyatakan. Asalah ke saya beri pencerahan. Jadi sukarlah, kata saudara Hasan Jalani, sukar nak komen. Wallahu a'lam bissawab. Hari dah malam, susah nak jawab. Tak apalah saya, apapun saya semakin risau bila melihat perkembangan di Timur Tengah. Kalau ini berterusan, bila campur tangan negara luar, kabarnya saya mendapat pengabaran, keadaan KB Mo memang tak siap dan nampaknya kalau benar-benar berlaku peperangan sengit berterusan di Timur Tengah. Sebab saya juga mendapat laporan bahawa sebaik saja Iran mengambil keputusan melakukan serangan terhadap Israel, Putin telah pun membuat kenyataan Rusia berdiri teguh di belakang Iran. Apabila Rusia bersama dengan Iran, Israel bersama dengan Amerika, apa maknanya saya? Tentulah ia mengundang situasi yang memungkinkan Perang Dunia Ketiga. Ini yang merisaukan saya. Kalau ini berlaku, ke mana rakyat nak pergi? Apa yang harus kita lakukan? Ekonomi dunia bagaimana? Saya agak khawatir kalau ini berterusan dan tidak ditangani secara tuntas. Bagaimanapun di negara kita ini, saya dapat juga kenyataan bagaimana ada teman-teman mengatakan kiriman agak kasar ni. Ini pada pak menteri yang ada sekarang. Jadi katanya Yang Berhormat Fahmi Fadzil, itu Menteri Komunikasi. Yang Berhormat Datuk Seri Samsul Iskandar, itu selaku, kalau Samsul Iskandar ni sisa politik, saya tolong sampaikan kepada PMX, sampaikan juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Azalina,
Sampaikan juga kepada Majlis Keselamatan Dalam Negeri, cadangan terbaik dari majoriti rakyat adalah, dan begitu juga bukan majoriti rakyat tapi juga pendukung-pendukung kerajaan perpaduan madani mahukan agar diwujudkan kembali Akta ISA, tetapi ditambah baik supaya tidaklah berlaku semasa zaman Atuk 99 yang menggunakan sewenang-wenangnya Akta ISA kepada musuh-musuh politiknya dan rakyat yang terinaya untuk memendung. Matlamatnya adalah untuk memendung puak-puak, Khawarij, Walaun, Saitro-Saitro, pengkhianat nasional, penunggang agama, para pemfitnah. Begitu juga untuk memendung penghinaan terhadap Duli Amardiya Pertuan Agong. Begitu penghinaan agama, termasuk juga yang ada cubaan untuk menjatuhkan kerajaan lantikan yang di Pertuan Agong. Termasuk pengkhianat-pengkhianat negara, para pesabotah negara, secara pertikaian hak-hak dan keistimewaan orang Melayu. Jadi, teman-teman mengatakan kemiran, dia kata rakyat tuntut kembalikan ISA. ISA ini dihapuskan oleh waktu Najib daripada menteri kerana kita juga mendengar tidak mahu berlakunya kezaliman terhadap rakyat. Tapi nampak gayanya apabila kita melakukan pembebasan, mereka bebas bercakap dan sebagainya, tidak menguntungkan negara kita, malahan berlaku lebih teruk lagi keadaan apabila media sosial saudara memainkan peranan mereka mengadu domba dan mewujudkan perbalahan yang agak serius saudara. Jadi kalau cadangan terbaik itu pun gagal dilaksanakan, tak tahulah nak buat macam mana. Untuk kita membentras kes-kes yang berat yang sewajarnya dilakukan untuk mententeramkan negara. Rakyat inginkan perdamaian. Rakyat rindukan kestabilan politik. Kita tidak mahu negara kita ini dijengah situasi yang tidak menentu. Itu yang paling penting. Jadi PMX kena dengarlah juga rentihan rakyat. Ya, saudara. Saya agak menarik bila bercakap politik ni, saya terima juga tulisan daripada saudara Datuk Syuhami daripada Maran. Sampai pada saya, Datuk Syuhami, bukan saya tak sampai, saya membaca, menatap keluhan saudara tentang bagaimana perbalahan di antara orang lama dan orang baru, pemimpin lama, pemimpin baru. Malahan kadang-kadang katanya pemimpin baru hari ini seolah-olah tidak memandang ataupun memandang sepi pada pemimpin lama. Saya dalam keadaan begini, saya teringatlah kenyataan daripada Datuk almarhum Tun Gapal Baba yang menyeru para pemain politik kena ingat, kalau orang lama tu jatuh jangan ditertawakan. Seperti bagaimana upih yang muda itu janganlah tertawakan upih pokok pinang tu yang jatuh, yang tua yang jatuh. Kerana satu ketika juga anda akan jatuh. Sebab kena ingat bahawa mereka yang menang dalam pemilihan parti dan sebagainya, itu bukanlah lesen besar untuk mereka menafikan jasa-jasa orang lama. Dunia dalam keadaan tak menentu begini, kita perlukan jasa orang lama. Sekarang kena ingat, saya mewakili warga veteran UMNO yang kita mahukan agar satu jalinan ukhuwah kasih sayang. Sudah sampai masanya politik negara kita ini disantuni dengan kasih dan sayang. Bukan dengan permusuhan. Bukan dengan perbalahan. Bukan dengan menunjuk aku hebat, orang ini tak kurang. Tak boleh. Sudah sampai masanya saya. Dalam keadaan sekarang ini saya, negara kita juga menghadapi masalah ekonomi. Tapi saya bersyukurlah sepanjang bulan sambutan Aidilfitri ini, barang makanan, keperluan makanan masih ada. Walaupun kadang-kadang mahal sana sini saya, tapi masih ada. Saudara Jaka Linglung dia kata ISA ditambahkan dengan kebaikan. Saudara Rizal Ma'atan, Saudara Abdul Kasim berkata Akta Hasutan masih boleh guna. Betul saya, portal dan sebagainya boleh digunakan. Saya tak tahulah yang mana yang betul, mana kehendaknya. Saudara Ahmad Mokhtar dia kata beras tempatan ada. Beras tempatan ni kena kartel. Sebab itu saya rasa ISA ni boleh digunakan juga kepada kartel-kartel yang melakukan, bagi saya lah, melakukan pengkhianatan pada rakyat. Apabila beras-beras tempatan ini dipackingkan atau dimasukkan dalam package, kononnya beras itu beras import dan dijual dengan mahal.
Mereka mengaut kekayaan dari deraian air mata rakyat. Sebab itu ada pihak mengatakan minta supaya masukkan ISA. Kerana bila dimasukkan ISA maka naiklah jenayah. Itu ada permintaannya. Pulang saya. Secara Tahir dia kata upih tak tuang-tuang. Tak lain di Tahir. Atau Ayub Yaakob. Gitu juga secara Azminuddin. Saya sebenarnya saudara, bila bercakap soal ini, ingin juga saya memberi penjelasan. Sebab malam esok saya akan mengundang sahabat saya, Saudara Ismi, untuk mengulas isu-isu politik semasa. Ismi rakyat. Tapi sebelum besok, saya ingin menjelaskan. Negara sekarang ini dalam keadaan yang tenteram. Jangan jadikan politik ini sebagai bibit-bibit perpecahan. Saya nak sokong siapa pun sokonglah. Macam mana saya kata awal tadi saya. Pilihan raya dah diadakan. Jangan jadikan pilihan raya yang akan berlaku di Kuala Kubu itu sebagai bibit-bibit perpecahan. Dan kita semakin celik saya. Begitu juga malam besok saya kata mengulas lagi tentang apa berlaku, tuntutan agar 6 ahli parlimen itu kononnya perlu mengusungkan kursi mereka. Kalau ada pilihan raya lagi, di saat negara terdedah kepada suasana ekonomi tak menentu, wang digunakan lagi, wang itu wang rakyat saya. Adalah lebih baik wang-wang yang begitu banyak digunakan untuk segera membeli beras, membeli makanan, tepung, gandum, gula sebagai stok penimpal kita saya untuk menjamin keterjaminan makanan. Saudara Pak Chu dia kata simpan kartel guna ISA 3 bulan. Keluarlah beras. Saya bersetuju dengan pandangan Pak Chu. Kalau kita ada ISA, jawabnya kartel-kartel ini cukup saja masuk ke dalam ISA. Sebab mereka juga melakukan pengkhianatan terhadap rakyat. Kartel-kartel inilah puncanya beras tak ada, beras tempatan tak ada. Kalau mereka tidak melakukan jenayah penipuan rakyat ini, saya rasa masalah beras selesai. Tapi kerana mereka tamak, haloba, mencari kekayaan di balik lenangan air mata rakyat, di sebalik kesusahan rakyat, kesukaran rakyat untuk mendapat beras, mereka senang lenang. Sebab itu ISA ini perlu diadakan. Bukan untuk melakukan kezaliman terhadap orang-orang tertentu, tidak. Tapi macam penjenayah beras saya. Saya dapat juga kiriman bagaimana 11 pengilang Bumiputera, pengilang Melayu di utara tanah air, minta supaya kerajaan campur tangan menyelesaikan masalah padi, masalah kilang-kilang, di mana ini menyangkut soal kartel. Mereka merayu campur tangan kerajaan supaya persoalan beras ini dapat diusaikan. Letihlah kita saya rasa masalah beras ni saya dah bercakap lebih daripada sebulan. Sejak daripada selepas PKP, susah nak dapat, kemudian itu datang pula musim apabila India menghentikan jualan berasnya ke negara kita, maka berlakulah krisis keterjaminan makanan. Sedangkan waktu itu negara Indonesia telah pun mengimport jutaan tan beras dari Vietnam. Dan saya kalau saya ingat, saya pernah melaporkan saya itu 180 tan metrik beras, 180 metrik tan beras disuruh di kilang beras, tapi bagaimanapun berjaya disita. Jadi tuan punya gudang-gudang ini perlu ditangkap, letakkan bawah SA sampai 3 bulan, kerana mereka menginai rakyat, melakukan sabotah pada kerajaan. Sebagaimana saya katakan, masalah keterjaminan makanan dulu saya dah bagi tahu, tak silap saya 3 bulan dulu saya dah bagi pesan pada warga kita supaya lebih berhati-hati apabila saya melihat Vietnam sendiri sudah pun mengurangkan ekspor dia jangka panjang. Sebab selalunya Singapura melakukan pesanan. Dia memesan untuk 10 tahun. Dia bayar segala harga 10 tahun. Tapi Vietnam mengurangkan dari 10 pada 2 tahun. Tapi nampak gayanya kita masih lagi yakin tidak ada masalah. Kononnya ada beras. Kita ada bernas. 70% beras kita ini adalah daripada beras-beras tempatan petani kita. Tapi apa jadi saya? Apabila kartel-kartel ini melakukan jenayah penipuan, beras tempatan dikatakan sebagai beras putih import, maka harganya meningkat. Menyeritlah rakyat.
Soal rakyat mahal itu satu hal, tapi soalnya ke mana menghilang. Tiba-tiba saya dalam 2-3 minggu yang lalu, tiba-tiba saja beras putih tempatan lesap. Sedangkan waktu itu kata pengarah ini bahagian bekalan beras dan sebagainya mengakui bahawa lebih kurang 14 tan beras tempatan ada di pasaran. Itu yang dibisingkan, dijeritkan oleh Datuk Sri Syed Hussein. Selama 2 minggu cakap tapi tak ada. Di sinilah letaknya bagi saya peranan kartel-kartel ini. Kita harus memerangi kebejatan, jenayah kartel ini ke akar umbi. Jangan lagi kita berlengah, jangan lagi kita memandang ke belakang. Kalau tidak nanti kerajaan macam saya kata lah, bagai meniaga buluh kasap. Hujung lebur, pangkal lesap. Rakyat semakin hilang keyakinan, apakah nanti bila berlaku pilihan raya, rakyat tak nak mengundi terus. Tak ada kerajaan. Lagi teruk, sir. Pilihan raya nak berlaku ni. Di Sabah. Pilihan raya negeri Sabah. Saya ingat dalam 2-3 bulan mendatang. Dia Kuala Kubu. Dan kita masih lagi bercakap soal politik. Jadi kerana Kamarudin Idan dia kata, tiada Isa kartel bermajelela. Ada ISA, mereka kartel menikus. Itulah keadaannya. Perlu diadakan kembali ini ISA ni. Supaya pihak berkuasa dapat memberkas. Kartel beras. Tujuan utama sekali kartel beras. Kartel yang menyimpan, menyorok tepung, menyorok gula. Ini semua bagi saya adalah penjenayah negara. Kita tidak boleh mengizinkan mereka berkuasa berleluasa. Di saat PMX mahu melakukan, memastikan bahawa budaya rasuah ini diperangi ke akar umbi. Kita juga mahu memastikan agar usaha keterjaminan makanan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya apabila tiada adanya kartel. Kartel beras, kartel gula, kartel tepung, kartel minyak masak. Ini semua perlu ditangkap. Kita pun perlu melakukannya tindakan ke akar umbi. Jadi JSC dia kata mungkin yang berguling atas jalan dulu menuntut ISA dimansuhkan dan meninggal agaknya. Ya, mereka menuntut. Kita faham. Kita tidak maulah bahawa undang-undang ISA ini digunakan terhadap orang-orang politik. Bukan itu matlamatnya. ISA ini dulu lagi, daripada zaman British dulu, diadakan undang-undang ini untuk memerangi komunis yang menghancurkan negara kita dengan melakukan gerila-gerila, melakukan tindakan yang cukup zalim pada rakyat. Kemudian diteruskan ISA ini, dan saya rasa sudah sampai masanya. The only choice, kita adakan kembali ISA untuk memerangi kartel. Selagi tak ada ini, kartel-kartel tak takut. Bila ada kartel, bila ada ISA, barulah mereka menikus. Bukan hanya pada kartel saya, kepada kaki tangan kerajaan yang bekerjasama, yang bersekongkol dengan kartel ini. Kalau dilihat pihak penguasa yang melakukan sabotaj, saya tidak mau menangkap, saya akan mereka tahu dan mengambil untuk kepentingan diri, bekerjasama dengan kartel. Mereka juga boleh ditangkap di bawah ISA. Kerana bagi saya soal makanan rakyat sudah sampai ke tahap ini kritikal. Kita tidak lagi boleh melihat ataupun mengizinkan bagaimana percaturan kartel ini yang meletakkan rakyat dalam keadaan yang cukup tidak tenteram. Masa sudah sampai untuk kita memerangi kartel. Bersama kita saya. Jadi kalau saya mempunyai maklumat tentang kartel ini, segera. Saya ingat bolehlah buat laporan pada polis. Tentang bagaimana beras disorok, tepung disorok, gula disorok, minyak disorok. Saya Jaka Linglung, saya tak mau bercakap lah soal katanya kartel minyak ada melibatkan anak bekas menteri dan sebagainya. Itu soal lain. Itu biarlah undang-undang melakukan tindakan di mahkamah. Tetapi saya yakin kalau kita tidak berlaku serius terhadap kartel ini, maka akibatnya rakyat tidak mampu untuk bertahan untuk mendapatkan keterjaminan makanan ini dilaksanakan sepenuhnya. Saya mengharapkan dengan adanya ISA, kartel-kartel ini dia berkah disimpan ke dalam kurang 3 bulan. Dan mereka yang bekerjasama dengan kartel-kartel ini juga perlu diseret. Supaya negara kita ni bersih daripada permainan, percaturan politik songsang, percaturan budaya songsang, dan percaturan adanya kaki tangan kerajaan yang sanggup melakukan sabotaj terhadap kerajaan. Cukup-cukuplah.
Negara kita ni rakyat tak ramai, kita cukup makanan saja. Kalau tidak adanya budaya kartel, tidak ada budaya melakukan sabotaj saja. Okey, tu saya baca detail lagi pasal KB Central ni. Katanya kerajaan negeri menandatangi perjanjian dengan satu syarikat untuk menyiapkan KB Central. Cuma ada berlaku pindahan komponen pembangunan yang dirancang dan berlaku perubahan antara faktor utama HRA tidak membenarkan KB Central disambung ke stesen ECRL. Kalau kita nak laksanakan KB Central, penumpang ESRL kena turun dulu dan perlu ambil jalan baru nak naik ke KB Central. Sedangkan asal kita ialah satu konsep bersepadu antara KB Central dengan Terminal Bah East dan Terminal Bah ERCL yang ada hak e-hailing dan ride sewa seperti KL Central. Tuan, mari terus menyokong kerajaan pada Dapat Menu Ibrahim. Assalamualaikum.